mati 20 kali kan. Kemungkinan dua pasukan yang sama kuat bertanding pada peringkat awal. Ini yang sebut tadi. Tapi tadi ada bye. Tapi yang ni yang kita nak mengelak tu yang ni lah. Kemungkinan dua pasukan yang sama kuat bertanding peringkat awal. Itu sebabnya tadi yang kalau yang tadi tu bye tu dibagi pada pasukan yang dikenal pasti supaya tak berlaku yang ni lah. Ya. Okey. Pasukan yang kalah 2 kali akan tersingkir. Ini contoh. Bila tu contoh, kita nak ingat, nak tahu. Okey. Kalau mati 2 kali, A dengan B, A menang pergi sana, B kalah pergi sini. C, D menang, D pergi sini, C pergi sini. Dia lawan sekali lagi, di sini baru tahu kalah mati pula yang kali kedua. Nampak? Maknanya dia ada 2 kali peluang lah, kan? Last kali bila dapat sini, siapa yang menang di sana, baru dia pergi. Yang kalah pada peringkat mula tu dia pergi pasukan belah sini, yang menang peringkat mula pergi belah sana. Dia akan last. Kadang-kadang berlaku dia bertembung semula. Pernah kita dengar kan, dulu dah jumpa lagi. Ni lah dia. Dia pergi balik, Johan jumpa di sana. Mana pasukan grup yang ni yang pergi ke separuh akhir, seorang satu, sini pun grup sini pergi satu kan. Dapatlah Johan, nak cari Johan. Nampak? Yang perempuan pun kena tahu ni. Ngantuk lah. Kita lepas makan kenapa kita ngantuk? Siapa boleh jawab? Ni luar sikit dari pertandingan ni. Lepas makan kita mengantuk. Apa Ustaz? Ya, betul. Pandai Ustaz. Ustaz belajar biologi tu kot. Oksigen kurang kat mana? Betul. Sebab apa oksigen kurang kat otak? Pandai. Ustaz ni boleh jadi doktor. Dalam tubuh kita, daripada kepala sampai kaki, oksigen kita cukup-cukup je sebenarnya, 100%. Itu sebab kalau ada orang yang macam zaman Covid dulu kan, 98 ke bawah tu dah semua surat, sebab dia kena 100%. Jadi bila kita makan, darah kita ni dibawa oksigen kan daripada jantung, ada vena pulmonari kan, arteri pulmonari kan, yang masuk kepada paru, keluar paru, masuk jantung balik kan. Darah kita ni yang bawa oksigen. Oleh kerana kita makan, perut kita buat kerja. Bila kita berlari, kita nak oksigen banyak tak? Kan? Sebab kita nak oksigen, sebab kita bekerja, tubuh kita bekerja. Sama dengan perut bekerja, nak mencernakan makanan yang kita dah makan tadi. Jadi dia perlukan darah yang banyak. Bila darah banyak, bukan pun darah banyak, dia perlukan oksigen yang banyak. Bila perlu oksigen yang banyak, oleh kerana darah cukup-cukup di kepala sebelah kaki, darah banyak tumpu ke perut lah, pasal nak bawa oksigen. Jadi darah di kepala dah jadi kurang, darah di kaki jadi kurang. Itu sebab lepas makan kita ngantuk, kaki kita rasa lembek, nak duduk kan? Sebab oksigen dah kurang kepala dengan kaki, jadi kita ngantuk kan? Itulah punca dia kenapa kita ngantuk lepas makan. Sebab saya tahu tu apa. Sebab kalau BIG, Barisan Guru, tajuk pemakanan sihat tu tajuk bawah saya. Walaupun saya sihat, sebab saya sihat ni lah, saya kena pemakanan sihat. Tu banyaklah cerita. Orang adalah cerita kira kalori, diet kalori lah, intermittent fasting lah, apa kan. Tu kena tu lah. Ni boleh buat ni intermittent fasting. Saya biasa buat. Kadang-kadang saya buat, kadang saya tak buat. Kadang rajin, kadang malas kan. Okey, pertandingan liga lah. Menentukan pasukan terbaik dalam kejohanan. Itu liga. Contoh Liga Malaysia, jadi sebut Liga Malaysia, Liga Super, Liga Malaysia dengan Liga Super kan. Perempuan tahu ke? Tahu? Bila tahu bola kan, bola TFC baru ni saya pergi tengok baru ni. Saya pergi
Sebab geng-geng LPG kata jom kita pergi, tak pun sewa bas LPG pergi. Sewa bas LPG sebab dia program luar kan, program yang bukan berkaitan dengan LPG. Kalau berkaitan dengan LPG, duit kerajaan lah, minyak kan, tak boleh ni, tak boleh buat ni program sendiri. Cuma kita guna bas saja, jadi bayar lah kompor 50 RM100 seorang. Sebab driver kan, driver dia bila keluar dah ada allowance, jadi dia pergi atas ni, dia nak pandu untuk kita, tak ada allowance, jadi kami bayar untuk dia. Pergilah, tinggal pula. Ya. Semua seronok je. Betul kalah balik senyap semua. Semua senyap, tak berbunyi dalam bas. Sampai ke Terengganu, senyap. Oh, masa pergi, masa nak pecah bas. Balik, bas dia tak ada orang. Rebar lah dia, muncul rebar dia. Kalau rebar pun tak ada bersenyap, bas pun tak berhenti, tak berjalan. Tapi seronok lah, seronok. Tapi tahun depan tak nak pergi lah. Bukan bukan tak kalah. Kalah tu menang tu bonus kan. Masa pergi baru ni kan, dia kata menang tu bonus, kalah tu pasti, dia orang kata. Ya. Lawan JDT tu kan. Tapi saya silap, kalau saya jadi jurulatih tu, saya rasa boleh menang. Kita latih, kita nampak kan. Budak apa, budak kecil tu, nombor 22 tu apa, 42 tu apa tu, RMI kan, jaga je dia, budak tu seorang, 2 orang jaga dia, habis lah jam. Dapat bola je, sepak kaki, boleh jatuh. Kata kita jurulatih peluang negara tu kan. Tapi itulah hakikatnya bola. Tapi tak pergi. Dia tahulah kalau isteri dia kata, abang saya nak pergi 4 kali ni, pergi juga lah. Tak susah. Segi nak solat apa semua, kita payah nak fikir benda gitu kan. Boleh solat, dia ada sediakan surau tambahan, kita boleh solat. Saya pun solat juga, memang kena solat pun kan. Tapi macam tak best lah. Tak best tu di sini kan. Nak cerita pun susah. Tapi rasa susah faham bila keadaan macam tu kan. Gedung-gedang jogetnya dengan di azan sekejap kita berhenti azan. Okey, azan maghrib, azan kamat lah. Elok Allah berang satu stadium. Hormat lah orang semayang dulu, bagilah 30 minit ke solat kan. Ini guru-guru dia bukan dia pergi kot, tahu kan. So sana tu tahu kan. Tanya sama masing. Saya baju saya siap tulis ni, Ron belakang, baju putih tu Ron. Ustaz Wazi kata apa, macam budak-budak je baju. Apa pula budak-budak, tengok pemain pun ada, main tu bukan budak-budak kan. Okay. Sistem pengiraan mata ditetapkan. Dia ada tempoh, dia ada mata macam menang, macam bola kan. Kita familiar bola lah, bola menang 3 mata kan. Lepas tu kalau seri 1, kalau kalah 0. Kalah 2, dah lah. Menang seri 1, kalah 2. Baik kalah. Lepas tu dia ada lagi kena jaringan. Kalau kena jaringan pula, ada pula 2 jenis, jaringan tempat sendiri, jaringan tempat lawan. Kalau jaringan tempat lawan lebih hebat daripada jaringan tempat sendiri kan. Itu nak menentukan ranking dia kan. Kemudian tempoh perjalanan dia panjang, memang panjang. Liga Malaysia setahun kan. Ni nak mula ni. Mula bulan 1 ni mula pula sampai bulan 12 tanding dari Liga Super sampai ke ada Piala FA lah, ada Piala Subangsih lah, ada Piala apa-apa lagi, sampai dah ke last Piala Malaysia. Dan dalam hal tu ada juga lawan luar negara kan, Piala ASF, Piala AFC kan. Terengganu hebat lah. Saya tengok pasukan Terengganu ni, dia bertepatan sangat lah. Dia berada di Kelantan, Pahang, dia berada di tengah-tengah kan. Sebab dari segi bola dia pun dia okey je. Kelantan dah jatuh dah sekarang, Pahang pun dah jatuh dah sekarang. Tapi Terengganu dia dulu saya perhati dia maintain
Kadang-kadang boom dia naik. Macam tahun ni dia naik kan. Abang Nek Johan tu hebat lah kan. Tu. Jadi saya tak rugi lah saya duduk tengah tu. Okey ya. Okey. Liga boleh diadakan secara home dan juga secara timbal balik. Home dan away. Ya, macam Liga Malaysia kan, home dan away. Lawan tempat lawan, lawan di tempat lawan, lawan di tempat sendiri. Jaringan tempat lawan lebih tinggi grade dia daripada jaringan tempat sendiri. Kan. Kalau kena pun macam tu juga. Pasukan yang mempunyai mata tertinggi dikira menang. Macam tahun ni siapa menang jadi lah. Kan. Tapi tahu sini ada orang Johor sini. Ada orang Johor. Kalau nak bangga pun bangga sikit je lah. Sebab apa? Pasukan Johor 3 je main tempatan. Yang lain tu semuanya orang luar kan. Okey. Kemudian faktor lain seperti jumlah jaringan, jumlah kena jaring, jaringan tempat lawan lebih dah fikir. Saya sebutlah tadi. Itu tentang pertandingan Liga lah. Dan pertandingan Liga biasa menggunakan kata yang begini. Sebab apa? Bila sebut kata Liga, kita jumpa semua orang. Semua pasukan kita jumpa. Contohnya Angsa lawan dengan Bangau, kalah. Itu kalau Angsa dengan Bangau tu, siapa yang kalah? Siapa yang menang? Bangau kalah ke Angsa yang kalah? 03 tu 3 tu siapa? 0 tu siapa? Angsa dengan Bangau. Angsa menang, Bangau kalah. Betul? Okey. Betul tak? Jadi nak tahu dia mudah ya, tengok yang atas. Kan? Tengok yang atas, nombor yang mula-mula kepada kolom siapa yang secara macam ni apa? Melentang ni. Jadi 3 ni 0 Bangau, 3 Angsa. Kan? Samalah sistem dia pakai dekat carta lain pun sama juga. Macam kemarin pun belajar saya mengajar subjek ini, tapi subjek yang taklah macam ni kan, dia 4x4 lah. Ditanya catatan. Catatan tu antara macam ni lah. Biasa dia pun catatan kan. Catatan ni boleh guna untuk pertandingan, boleh guna untuk perancangan tahunan, macam-macam ya catatan. Kan dia ada petak kotak hitam kan. Okey, ini pertandingan separuh Liga ya. Tadi pertandingan Liga secara keseluruhannya. Ini pertandingan separuh Liga ya. Tempoh pertandingan yang terhad, bilangan pasukan banyak ya. Peringkat awal dilaksanakan secara Liga, peringkat kedua dilaksanakan secara Johan dan Nek Johan pula akan meneruskan dengan cara kalah mati. 1/3 dulu. Bukan 1/3 lah. Liga Piala Malaysia dulu 1/3 dulu ya. Dia kesinambungan dari Liga ke Piala Malaysia tu dia sambung terus. Sekarang ni tak dah. Sekarang Liga terus sampai menentukan siapa menang. Kemudian Piala Malaysia dibuat satu pertandingan lain. Dia ambil dari contohnya 8 pasukan yang teratas kan. Dia ambil untuk bertanding. Ya. Okey. Jadi kalau ada pasukan A, B, C, D, kumpulan A, B, C, D, dia buat secara Liga. Murid yang mengajar mersing nak datang jumpa. Okey.
Okey, ini pertandingan bentuk tangga. Kedudukan dia, ya. Siapa yang hebat apa semua dia makin naik ranking lah, naik ranking ke atas. Ini pertandingan bentuk piramid. Okey, dalam menentukan permainan ataupun menganjurkan permainan, ini antara jawatan kuasa yang perlu ada lah. Ya, dia punya penasihat, pengurusi, tabela pengurusi, setiausaha urus dia, penataran dan publicity. Ya, semua itu penting lah. Kemudian upacara perasmian dan penutup kena ada dalam setiap pertandingan yang diadakan di mana-mana, terutamanya macam ustaz-ustazah di sekolah lah, ya. Sekolah madrasah dah ni dia balik pukul apa? Petang lah, pukul 4, macam Seriti. Macam-macam. Ada balik pukul 10 pagi. Oh, 2, 4. Saya ingatkan ustazah kata macam-macam. Ada yang balik pukul 10 pagi, ada yang balik pukul 12. Kan? Oh, dia tak selaras. Tapi yalah, InsyaAllah nanti satu hari tu dia akan ada pelarasan lah tu nanti, kan? Ni madrasah dah berapa tahun dah? Maksudnya diwujudkan madrasah dah tu berapa tahun dah? Ni tak apalah, nanti mungkin insyaAllah tu satu hari dia makin okey, ada pelarasan nanti. Alright, InsyaAllah. Ada juga peralatan, ya. Dulu kalau macam zaman saya dia mengajar di Perak dulu, biasanya saya dipanggil lah, dijemput untuk menjadi pegawai olahraga, sama ada peringkat daerah ke peringkat negeri ke, sebab dia orang yang ada qualified boleh mengesahkan rekod. Macam saya ada kelulusan pegawai grade 3 antarabangsa, ya. Yang KOM tu, KOM, tapi sekarang dipanggil KOM dah, kan? Dia perlukan orang macam tu. Kalau ada rekod, dia nak ada orang yang macam tu yang boleh mengesahkan. Saya ingat lagi zaman saya tu, dari pertandingan biasa buat di sekolah atas padang rumput. Kali pertama sekolah saya jadi penganjur sukan daerah, kami buat di Stadium Batu Kawan, Pulau Pinang. 32 rekod pecah. Sebab apa 32 rekod pecah? Memang logik lah. Sebab selama ni dia berlari atas padang rumput, dia punya grip start tu, cengkaman dia berbanding dengan yang sintetik ni, kan? Dia lagi-lagilah 32 rekod pecah. Dan semua pegawai yang dijemput maksudnya ialah pegawai yang qualified, yang pakai nombor 5 tu lah, yang ada lencana warna oranye. Saya lencana saya tak apa mana, saya lama dah tak pakai. Last saya pakai sebelum PKP hari tu. Saya jadi ketua checkpoint kepada larian jambatan Pulau Pinang. Pulau Pinang pula, Sultan Mahmud. Sebab biasa kat Pulau Pinang saya jadi juga. Ada Pulau Pinang tu, larian jambatan Sultan Mahmud. Saya jadi, tapi seronok juga jadi ketua. Kita tak jaga sangat, kita ronda. Pukul 3 pagi bawa motor dah dia Kuala Berang. Lalu dekat satu tempat nama Bukit Taduk. Oi, meremang ni pukul 3 pagi, kan? Sebab dia event nak start pukul 6. Lepas subuh tu, lepas solat subuh, dia dah jalan lah. Jadi oleh kerana saya ketua untuk checkpoint, saya kena pastikan petugas checkpoint tu dah ada dah. Jadi pukul 3 pagi bawa motor apa? Yamaha Ego dari Kuala Berang tu, 54 kilo, 3 pagi, ya. Sampai Bukit Taduk tu memang situ terkenal dengan perempuan yang pakai baju putih, rambut panjang, pakai melerek ni. Kan? Kalau macam contohnya macam dulu saya belajar, saya ambil master, kan? Saya belajar kelas saya ambil UUM tapi kelas di Terengganu. Pukul 1 pagi biasa, pukul 12 baru habis kelas malam, balik 1. Kita relax je. Tapi sampai dekat situ dia nak kalau tak ingat pun nak rumah. Ya. Entah apa benda ada situ, entah, kan? Sampai situ mulalah baca lah apa-apa yang patut. Tapi orang kata lah, sampai tempat yang takut-takut ni jangan baca ayat kursi. Ya. Jangan baca ayat kursi.
Dan jangan baca ayat pun. Sebab adalah ustaz dia kata apa, sebab kadang-kadang dia bukan nak melakat kita pun, dia nak lalu je. Yang kau pergi baca ayat kursi tu panas, dia marah lah. Kata ustaz tu lah, saya tak tahu ya tak ya. Entahlah. Saya okey je. Dulu masa saya tengok, saya terlibat dengan Darul Syifa dulu. Semua dah tinggal kenangan. Saya balik ke sini tahun 2009. Last saya rawat satu baby yang kena rasuk. Baby baru umur 2 bulan. Malam je dia memang dia meraung-raung apa semua. Jadi dia pandang mak dia macam nak makan, padahal dia baby 2 bulan. Kan? Tak ada apalah, kita baca biasa je. Baca dan sebelum mandi air daun bidara tu, alhamdulillah ada mak dia kata, lepas tu saya pun istihar. Lepas ni saya tak terawat dah. Sebab masa tu LPG, dia punya kesibukan di LPG ni, kita datang dari rumah, galas beg untuk mengajar ni, sampai-sampai dapat surat, hari ni pergi Kuala Lumpur 3 hari, 4 hari khusus. Sebab balik, minggu depan pergi pula mana, pergi masa zaman duit banyak dulu. Jadi pesan arwah Ustaz Harun pesan, dia kata dalam perkhidmatan merawat ni, kalau orang panggil kita kena pergi. Jadi saya tak dapat memenuhi. Jadi nak memenuhi, saya istihar, saya berhenti lah. Ada Darul Syifa Kuala Lumpur telefon minta saya sambung khidmat situ. Saya kata, maaf, saya tak dapat dah. Tak sempat lah. Ilmu pun dah tumpul dah. Rasakan nampak hantu nama saya pun hantu sengih je. Baca aku sifat, tak betul tu. Tak betul, saya lagi betul, dia kata. Kan? Kena yang jenis apa? Yang main aci-aci yang kita susah lah. Kau nak kena main aci-aci. Okay, saya keluar. Elak-elak dia masuk balik. Kan? Kita balik, dia masuk balik. Dia kena macam tu. Okay. Guna pembentukan jawatankuasa iaitu dari segi keselamatan, hadiah dan cenderamata, kemudian hiasan pentas. Ni semua antara jawatankuasa yang kena ada dalam pertandingan lah. Sempat dengan satu slide lagi. Okey. Kemudian dewan tempat teknik dan pertandingan. Okey, kalau macam dulu zaman sekolah saya menganjurkan sukan dekat daerah tu, bahagian teknik tu saya. Kerjanya teruk sikit. Teknik ni ialah pengurus teknik. Dia panggil pengurus teknik, bukan teknikal. Beza. Kalau dalam olahraga, teknikal dengan pengurus teknik tak sama. Pengurus teknik ni orang yang menyediakan peralatan. Dia akan tengok jadual, hari ini pertandingan apa, jadi apa peralatan yang kena sedia. Biasanya saya pukul 5 pagi, saya dah sediakan. Saya ingat lagi pertandingan tu dibuat 4 hari 3 malam tak ada, tapi 4 hari. Tapi oleh kerana keperluan kerja tu, saya kena tidur di stadium Batu Kawan selama 4 hari. Bangun pagi je, kejutkan aneh tu. Aneh India yang jaga tu. Aneh, buka. Dia buka tempat tempat peralatan. Boleh dia marah-marah juga. Dia marah-marah, ini tak biasa kan, orang suruh kerja-kerja dia kan. Jadi bukan nak rasuah, tak rasuah pun. Bila kami keluar minum malam, balik, beli dia kata canan, kan? Lepas tu keluar lagi, beli dia teh lah, beli teh kan. Hari ni dia marah kan, hari Sabtu, cik, bila mau buka? Dia tanya pula kan, bukan kita tak ada niat rasuah pun, memang mana-mana pun kan. Kadang-kadang kita keluar, kita ingat ada yang jaga kesian, kita bagi kan, gitu, ada skill lebih. Okay, kemudian pengadil, hakim dan sambutan dan protokol. Jadi kita kalau ada, kita jumpa protokol. Semua ada kaitan dengan pengurusan kom. Pengurusan kom. Semua ada kaitan. Sebab apa? Sebab contohnya macam Ustaz-Ustazah, kalau ada di sekolah, Ustaz-Ustazah nanti ada sambutan majlis resmi yang ada kena letak pacak bendera. Bendera pun ada protokol dia. Bendera ni belah kanan, bendera ni belah kiri. Sama juga dengan VIP yang kita jemput atas pentas, ada protokol dia. Pengetua duduk kat mana. Kalau lah Ustaz-Ustazah jadi pegawai protokol, itu kena hafal. Sebab ada di kalangan audien kita ni yang datang tu, dia orang yang mahir dengan protokol.
Dia tengok, dia benda susu macam ni. Kan? Tak kena. Ya? Sama juga macam table manner, makan di meja. Isteri kita duduk kat mana? Isteri orang tu duduk kat mana? Dia macam ni kan? Macam ni. Macam ni suami. Tapi tengok juga, tengok pangkat pula. Sebab table manner tu orang yang bukan agama kita yang buat. Ada bicara ada Pak. Dia selang-selang. Ada bentukan. Kan? Ada pula orang ada belah isteri kita kan. Pelik kan? Ada. Jadi tak faham kan? Orang bukan agama kita yang buat kan. Dia buat pelik lah sikit. Tapi kalau Ustaz boleh tengok, kalau macam Perdana Menteri kita pergi keluar negara, dia orang ada dalam berita dia gambar makan, tengok siapa sebelah dia, siapa sebelah isteri. Suami ada, isteri, kemudian yang satu lelaki, satu duduk sebelah isteri kita pula. Lepas tu yang perempuan dia, tengoklah, mungkin kalau meja pusing duduk sebelah kita pula. Kan? Dia macam meja bulat. Dia adalah dia punya protokol. Makan sudu tutup. Selagi kita letak buka, datanglah pelayan dan hantar. Encik nak makan apa lagi cik? Dah buka, dia kita nak lagi. Kata nak makan dah, tutup. Letak macam ni. Makan pula macam ni. Ni tak boleh nampak ni. Kalau pakai singlet boleh nampak kejap. Kena kepit. Mana nak kenyang ada kawan saya, dia pergi macam tu. Dia keluar dia ajak singgah restoran. Hei, tadi kan nak makan? Makan apa macam ni? Potong tali bunyi. Kita kalau makan tak? Kalau zaman sekolah macam ni, kat hotel buat masa makan, kutuk utang ni kan. Macam nak pecah pinggan. Tapi kalau majlis rasmi tu, kalau dengar bunyi, orang akan balik. Oi makan, satu dewa tu ketang. Sorry, ayam saya hidup lagi. Ayam lompat. Bera muka tu, bera muka. Okey, ada apa nak tanya? Alah, kita tunjuk pula gambar ni. Aduh. Ni lagi saya orang Terengganu. Tu yang menyebabkan saya duduk Terengganu. Mana tadi? Ini bulan syarat. Okey. Ada apa nak tanya? Saya nak tunjuk yang ni satu lagi yang berkenaan dengan kita punya, saya sebut tadi kan protokol kan. Ni lah protokol. Sekejap lagi saya nak cepat lagi ni sebab saya nak tunjuk protokol dari segi pakaian untuk menghadiri majlis. Bukannya protokol pakaian pejabat awam. Itu lain. Macam ni dah betul dah ni. Kan? Dah betul dah. Cuma kalau yang lelaki, kalau yang tak ada collar, dia pakai baju Malaysia macam Ustaz. Tapi ini bukan baju Malaysia, ini belajar apa entah ni. Jepun baju Bangla. Belum baju Bangla pula. Dia baju masuk dalam dan bersongkok. Okey, tak apa. Saya pernah di blacklist nama saya oleh pengetua sebab saya lawan pengetua. Saya lawan dari segi pakaian, tapi saya lawan secara senyap. Saya lawan saya senyap. Dia marah saya pakai baju yang kita ustaz kan, kita pakai baju yang macam tu, yang tak ada pakai setali leher kan. Baju Malaysia tu, baju tu dah keluar lah. Dia marah saya pakai baju tu, dia suruh pakai ada tie semua. Tapi saya lawan secara senyap lah. Dia lawan macam mana? Hari ni dia tegur saya. Hari esok saya pergi cari kat internet, jumpa etika pakaian yang baju Malaysia tu, saya tampal kat pejabat. Betul-betul pintu dia nak masuk. Lepas tu saya ingatkan tak apa-apa, rupanya dia mak saya. Bulan depan dia tahu, kemarin saya tegur saya, hari ni dia buat dia tampal. Dia tahu dah siapa yang buat kan. Minggu depannya tu ada majlis kaki tangan kelab guru kan, kelab guru. Orang lain semua dapat pen pakai, saya tak dapat.
Oh, dia bagi warning, bagi padahal saya baik dengan dia nanya. Dia tak dapat. Dia kata sebab saya tahu dia mak itu, sebab dia kata saya bagi pen ni hadiah kepada guru-guru berdasarkan kepada pematuhan dia. Dia sebut. Tu inilah kan. Pen pakai mahal tu, tapi saya tengok kedai RM2 pun ada. Tapi zaman tu tak ada RM2. Tahun 2004 2005. Zaman 2004, 2005, 2006 tu zaman saya jadi guru kurang ajar. Tahu guru kurang ajar? Saya ni dipanggil guru kurang ajar masa di sekolah. Sebab saya selalu keluar, jadi saya kurang mengajar. Saya selalu pergi memberi memberi ceramah tentang tasawur Islam. Roadshow Satu Malaysia lah masa tu saya bertugas di bawah sektor direct lah dari Putrajaya, ya. Roadshow Satu Malaysia nak menceritakan tentang tasawur Islam, sebab ada sekolah yang tak nak, yang jadikan sebagai tasawuf Islam tu satu mata pelajaran yang sangat-sangat pilihan dia. Sebabnya zaman yang masa saya jadi jawatankuasa yang menerangkan tentang tasawuf Islam tu, rekod dia kita dah ada 600 orang yang bukan Islam masuk Islam kerana belajar tasawuf Islam. Sebab kalau nak pergi ke, dia nak masuk Islam tu, dia pergi ke Jabat Agama tanya, apa sebab awak macam mana boleh kenal Islam ni? Saya belajar tasawur Islam, kan? Kata 4, kata 5. Dan ramai yang masa tu saya pemeriksa SPM tasawur Islam, ramai yang bukan Islam dapat A. Sebab tasawur Islam dia tak ada Sajawi, Arab tak ada, Al-Quran pun tak ada. Dia view tentang Islam. Kita ajar uluhiyah apa, rububiyah ada, apa tu ada kerajaan ke apa, ajaran-ajaran yang sesat dalam tu semua ada. Termasuklah Syiah pun. Syiah kan Malaysia ada fatwa kan, Syiah tu sesat ya, Syiah tu kafir bukan Islam. Siapa pernah tengok orang Syiah semayang? Pernah tengok kan? Saya pernah tengok. Kebetulan lah, semayang saya pergi Fraser Hill je, dia semayang sebelah saya. Dia nak bagi salam tu, dan dia ketuk-ketuk dulu dia punya peha. Dia ketuk dia buat macam tu. Mazhab yang mana satu tak tahulah, mazhab Syiah dia. Lepas tu baru dia bagi salam. Tak ada lah batu kecil seputih tu, adalah batu Karbala kan. Okey, jadi itulah buat roadshow tu sebab apa? Sebab itulah antara tujuannya sebenarnya kita dakwah secara halus kan tasawuf Islam tu. Okey, apa itu protokol? Protokol ni penting dalam kehidupan harian manusia. Ia dapat memastikan agar segala majlis dan aktiviti berjalan dengan lancar, manusia berinteraksi dengan baik, dan orang-orang berkenaan diberi penghormatan dan pengiktirafan yang sewajarnya. Itu dan guna protokol. Sebab ada VIP. VIP ni dia adalah hak dia sebagai VIP. Dia datang kan, dia duduk kat mana. Ni tak adalah tengah nganga kan, menteri datang, aku duduk mana? Ada menteri tanya gitu kan. Kita biasa menteri hambat, kita pun Datuk sini kan, kita tunjuk. Sekarang ni kalau majlis pun dia sebut kan. Dulu masa dulu saya rasa macam kurang ajar je, macam nak angkat orang. Diumumkan yang berhormat ni meninggalkan majlis. Kawan tu cakap lagi ni, tapi dah umum dia bangun keluar kan. Tapi rupanya itulah protokol yang terkini yang itulah. Kita bukan hambat dia, tapi kalau nak tunggu dia, majlis tu takkan, dia akan melek-lerek kan. Selagi kita ada time kita kan. Protokol berasal dari dua perkataan, itu protos dan kola, bermaksud pelekat. Protos maksud pertama, kola maksud pelekat. Dengan makna protokol ialah pelekat yang pertama. Kita tak petikai lah tu bahasa pun dah di sana ya, Yunani kot kan.
Pelekat yang pertama, bukan pelekat ya. Ditandangkan sebagai satu susunan keutamaan dalam pangkat dan status serta prosedur yang betul dalam pertukaran diplomatik dan upacara dalam negara. Ambil gambar. Ada kuis, ada penilaian tak ni? Tak ada penilaian, kena ambil gambar lah. Mana tahu. Tapi tak tahulah kuis ke apa benda. Tapi kalau macam subjek betul, ni memang ada kuis. 20 soalan sahaja. Tapi kalau salah, hilanglah 20 soalan, 20 markah. Kan? Daripada satu markah satu. Sebenarnya saya lebih suka pelajar jawab bentuk esei. Senang kita bagi markah. Kalau objektif ni memang soalan perangkap lah. Kita senang nak jawab sebab rasa macam soalan, macam jawapan ada depan mata. Tapi salah pilih. Kan? Macam saya lepas, saya ada satu pelajar olahraga ada kuis 30% kuis, 70% ialah amali dia bagus, dia usaha. Contohnya macam saya ajar dia lompat tinggi ya, saya ajar lompat tinggi dari dia tak pandai nak buat larian J dan lompat force beauty flop tu, sampai dia boleh buat daripada tingkat pertama, dua. Tapi saya tak bagilah pakai palang, sebab kalau pakai palang pelajar kan dia takut. Kita seko dia, saya pakai gelang getah, beli kedai Eko tu, jalan-jalan tarik gelang getah. Kan, jadi pelajar takut nak buat gelang getah kan, anggap palang takut. Dia boleh buat. Saya bagi dia markah, sebab dia orang boleh buat, saya bagi dia markah 69%. Dia 70 tadi kan, 69. Amali dia memang bagus. Lontar peluru dia betul-betul dia letak bawah apa ni, keng ni dia buat gini. Kemudian dia buat je gaya glide dia buat, gaya pusing dia buat, kan. Lontar cantik, lompat jauh pun okey. Dapat 69. Sekali dapat B plus. Saya pun kenapa dia dapat B plus, dapat A minus. Dia dapat A minus ke B plus gitulah. Rupanya dia punya kuis yang 30% tu dia dapat 10 je. Jadi markah dia 79, markah A 80. Kalau ikut markah amali 70 tu, 69 tu, dia A dah sebenarnya. Dah A plus dah kot, kan? Itulah. Sebab nak ceritanya, kalau kuis ni memang merangkap. Peraturan dalam istiadat rasmi yang menghentikan adab dan ketertiban tu protokol, dan dia diterima oleh semua peringkat dan pihak lah. Contoh macam saya kata tadi, protokol tu yang table menu tu kan, semua orang terima. Itulah keadaan dia, cara nak makan dia, sudu macam mana. Kalau makan dekat situ biasanya makanannya berulang-ulang kali datang. Mula dia makan ringan dulu, kita makan lah sedap, makan bagi kuih, makan kuih. Orang makan 2 je, kita makan sampai 4 biji kuih kan. Datang pula bubur, makan bubur bagi orang ambil sesenduk, kita ambil sampai 3 senduk. Lapar. Lah datang nasi, kenyang dah weh. Datang nasi, datang lauk, sedap tengok, tapi dah kenyang. Tengok oleh tak dia makan, tahu kali dah tahu dah, makan sikit dulu kan. Dia macam dia panggil cicipan, sisipan, mencicip, entah kan. Yelah tu protokol yang mengamalkan sopan santun, memudahkan pengurusan dan pengarahan majlis serta memberi penguatan yang sewajar kepada seorang. Ini memang semua ada definisi dia ni. Bacalah, tak larat nak baca. Okey, kita pergi pada yang ini. Lagi pengendalian majlis rasmi. Kenapa tajuk ni diberitahu? Sebab akan buat dekat sekolah pengendalian majlis rasmi. Ini kena ada jawatan kuasa yang rasmi yang menganjurkan benda tu, nak buat dia. Sini biasa siapa ustaz salah sini biasa jadi juru acara. Ya, ni salah seorang dari jawatan kuasa rasmi dalam satu majlis. Bila dia jadi juru acara, kena buat kan, wording dia kena buat kan, bukan main naik cakap terus kan. Kalau hebat tu sampai peringkat kebangsaan je juru acara kan.
Bukan senang semua. Juru acara macam-macam. Juru acara majlis lain. Majlis apa? Majlis tilawah lain. Juru acara sukan lain. Juru acara pertandingan apa? Yang masa monsoon cup lah apa? Boat kan? Juru acara dia lain. Tengok peranan juru acara tu, apa yang pertandingan nyanyi-nyanyi dalam TV tu kan, tengok kadang juru acara lebih pada peserta. Dia punya lompat-lompat dia kan. Apa otai apa, kalau saya kata otai masih berdosa otai masih berbisa. Tengok dia punya juru acara dia kan, lebih-lebih pula kan, kata-kata mengata orang lah apalah. Dia nak menaikkan. Juru acara lah berperanan menentukan meriah tak meriah majlis tu kan. Tapi janganlah apa ni, majlis seni ada YB VIP lompat-lompat dalam dewan pula kan. Dia depend pada majlis yang diadakan. Kita tengoklah, baca kan. Jatuh masa, tempat majlis, senarai jemputan atau cara majlis, kesesuaian pakaian. Nanti kita jumpa. Sempatlah satu lagi slide. Sempat kot. Saya je laju lah. Kemudian kad jemputan, menu. Menu tu, menu lah yang paling utama sebenarnya. Orang dia tengok makan apa kan. Dah makan lawa cantik sedap dah. Dah menu dah okey dah. Makan pula tak sedap. Orang akan kata juga. Kan? Kemudian susunan tempat duduk. VIP kat mana, jemputan sepihak ni mana, jemputan belah ni mana, nak duduk kat mana, macam tu. Semua kena ambil cakna lah, tengok. Kemudian juru acara tadi kan, Ustazah apa nama? Suhaida. Okey, juru acara Suhaida. Okey. Ada cara pentadbiran penyambut tetamu. Penyambut tetamu, sahabat dia tetamu kan. Pakai bunga. Kan? Kalau perempuan tak ada sini. Bunga kan. Okey, kemudian raptan mesti. Rehearsal raptan dan pasca penilai. Maksudnya selepas habis tu kena ada nilai balik postmortem tengok. Sebab untuk apa? Untuk yang majlis berikutnya nanti, mana kepecangan yang berlaku kan, kita nak kena tambah baik ya. Okey, inilah antara jenis yang perlu ada dalam senarai jemputan yang kena tengok. Yang pertama, ringkasan senarai, siapa yang akan dijemput, senarai nama dia, senarai keutamaan dia, senarai kehadiran. Ini yang penting yang kena ada lah. Dan senarai orang yang hadir, senarai kehadiran orang yang biasa tak, kalau tengok dalam WhatsApp orang hantar Google Form atau klik situ tanda hadir kan. Tu sebab apa sebenarnya tu? Sebab dia nak menentukan bajet. Kalau buat kat dewan dia nak tengok berapa ramai datang kan. Sebab sekarang ni semua main pakai duit je. Orang kampung tak perlu dah. Macam dulu kan zaman kecil-kecil, zaman saya kecil-kecil, zaman ada ustaz-ustaz sini yang sebayang dengan saya kan. Zaman kita kecil-kecil dulu, biasanya angkat idang mama seminggu sebelum kenduri tu dah panggil orang kampung mesyuarat kan. Ni jatuh pasal ni, kemudian nak sembilan lembu kat mana, bila mula nak masak apa. Tapi sekarang semua senang kat dewan dia kan. Macam saya baru ni balik ke kampung, 3 pasangan terus anak saudara saya kahwin buat kat dewan. Yang 2 tu dah kahwin dah ada anak dah, dua-dua tu baru nak sanding sebab PKP. Dia buat di belah perempuan, belah lelaki, belah di Karak tu tak ada buat. Yang seorang tu memang first kahwin lah. Tiga-tiga tu first kahwin, tapi baru kahwin lah, kan. Jadi yang baru kahwin tu duduk tengah, yang si abang yang sulung tu belah kiri, yang adik nombor 2 dia belah kanan. Yang ni sepupu dia ni adik-adik, ini sepupu kan. Saya anak saudara tak ramai mana, tapi ramai juga, 41 orang. Adik-adik 9 capai paduan. Jadi kalau kenduri buat arwah kan,
Tak payah ajak orang lain lah. Adik-adik je. Lepas tu ajaklah sepupu. Sepupu pun ramai juga. Dia lah dalam 100 orang lah sekali datang. Tapi memang adik-adik dan sepupu sahaja. Belum 2 pupu, baru pupu. Kan kita ni sepupu. Mak, ayah, adik-adik, anak-anak tu sepupu. Sebenarnya kalau kiraan orang dulu, dia pupu, bukannya se. Se tu ialah satu lagi. Se tu ialah 2 pupu sekarang, adalah sepupu. Tu ayah saya dah kata, kalau saya tipu saya tipu lah. Ayah saya dah meninggal lah. Ya. Okay. Okay. Senarai yang dapat membantu jawatan kuasa pengelola, memastikan penyambut tamu dapat mengenali tetamu-tetamu, juruacara memberi ucapan ke protokol. Juruacara macam Suhaida ke Suhada tadi? Suhaida dia tahulah kan, kalau nak nak sebut ikut protokol tu, bila nak sebut yang berbahagia, bila nak sebut yang berusaha kan. Saya pun tak mengerti yang tu. Kadang-kadang kalau orang yang diraih berbahagia kan, sudah kan. Kalau macam ada, kalau contohnya majlis sekolah kita ada pengetua, ada kemudian ada VIP tu yang berbahagia. Guru besar kita adalah yang berusaha. Kan, kena ingat yang tu. Itu je dia punya formula dia tu je. Kan. Ya. Okey. Kemudian kena ingat, kalau orang tu ada tengku, kena sebut yang mulia. Kan, walaupun dia bukan yang berhormat tak, tapi yang mulia tu untuk gelaran orang yang tengku, ku, tuan, cikgu, apa lagi, poni. Ni ada yang mulia tak? Nik tak kot. Tapi nik tu sebenarnya ialah gelaran kepada salah silah di keturunan raja juga kan. Nik. Apa lagi? Cik Wan. Cik Wan pun sama. Kan. Ini tak adalah. Tak adalah. Orang lain cik lah, cik. Hakim yang arif. Kan. Kalau dia ada marilah. Okey. Jawatan kuasa protokol dapat menyediakan tempat duduk mengikut kekanan bagi dapat dijaga tanpa sebarang masalah dan kecacatan. Kekananan. Ada tak? Contohnya yang ni. Jemputannya macam ni. Kan? Ada menteri 2 orang, timbalan menteri 2 orang, menteri, KSM ada, pengarah-pengarah dan pengarah. Yang ni pegawai protokol memang kena mahir kat mana nak letak ni, atas pentas. Atas pentas. Ada pengarah lagi. Kalau macam dekat LPG ni, ada VIP seorang, ada pengarah. Biasanya kekananan. Ingat kekananan. Jadi kalau contohnya ada KPM datang, ketua pengarah yang datang, dan kita ada pengarah di sini, KPM tu akan duduk sebelah kanan kepada pengarah belah kiri. Macam tu. Ada lagi lah susunan dia. Saya sendiri pun ngakulah, saya pun tak hafal juga. Kalau kena macam tu, kita kena buka buku. Kan? Benda zaman sekarang ni zaman apa? Zaman handphone. Zaman handphone ni zaman yang orang tak hafal. Semuanya terpapar di depan mata. Ya. Kalau dulu, saya ingat zaman saya kecil-kecil, kepala saya ni jadi buku panduan telefon lah. Ingat tak dulu zaman, siapa ya zaman kita ada buku Yellow Pages, ingat buku kuning tu, yang dia punya nombor telefon berjuta dalam tu kan. Kan? Saya ingat lagi nombor telefon rumah saya 31168 masa tu telefon yang cengik. Hebat zaman tu hebat. Telefon menyatukan ahli keluarga. Tring berobok pergi angkat. Lepas tu seorang angkat, ialah tu ngomong tu kan. Lepas tu tukar, masa nombor di telefon 23118, tukar ayat ten. Oh, macam cakun lah.
Kan tak pernah jumpa kan, benda ada dekat rumah kan. Lepas tu sekarang kan telefon sendiri. Dulu satu telefon menyatukan semua orang. Sekarang ni tiap-tiap orang ada telefon, semua dunia masing-masing. Jom kita makan kat kedai, jom. Bila kau kompat, sama-sama sampai senyap. Cakap dengan golongan negara. Padahal kawan depan. Kan. Kebetulan pula kawan tu terlupa, tertinggal telefon dia. Dia tengok dia mana. Bagi ingat aku tadi ngapa? Ni cakap dengan orang lain. Kan. Itu dia. Ni yang muda-muda ni dia tak ada rasa kot. Tak rasa zaman tu. Kita zaman yang untung, rasa semua perubahan. Tapi saya rasa kaset semua yang pernah rasakan kaset. Ambil apa? Pen kan, nak rewind tu. Rewind forward kan. Lepas tu lekat kat roda dalam kan. Cabut lagi sampai tercarik, terkoyak. Bila terkoyak macam mana? Letak seletik bawah dia. Kan? Cantum boleh elok, letak seletik bawah. Letak atas kan, kena ke roda, letak bawah. Kan? Semua kita zaman okey lah ni, semua rasa kan. Zaman Walkman, zaman Discman kan. Okey. Jika dalam sejarah negara disyatakan 2 orang menteri, maka nama penuh, nama isteri, suami, gelaran, jawatan atau pangkat, alamat jabat, nombor telefon akan dicatatkan. Ya. Catatlah semua. Ya. Itu kalau ada VIP macam itulah. Okey, yang ni pun selain macam tadi kan dah ada tajuk awal tadi, senarai keutamaan, senarai kehadiran, senarai hadir. Semua tu kena alert lah. Terutama bagi jawatankuasa bahagian protokol. Kalau di IPG ni dia ada seorang pensyarah yang memang seorang bahagian protokol. Sekarang ni dia jadi ketua Jabatan Hak Lawan Pelajar, Tengku Nur Faizul. Dia ketua protokol. Dan dia memangnya dia memang ada sesuatu lah. Kalau pergi ke Indonesia tu dia nama dia lain, pangeran apa tak. Tahun lepas saya pergi, saya katakan dia, jom pergi Solo. Sebab dia biasa pergi Solo kan. Pangeran tu dekat sana lah kat Solo. Dia kata jom. Saya pergi, saya dengan kawan dalam 10 orang pergi sana, minta jasa baik Sultan sana lah. Kami dapat duduk dekat hotel Royal dia tu. Kemudian dapatlah sewa motosikal menjelajah Pulau Bali, Pulau Jawa. Dari Bali tu Surabaya, Jakarta semua tu, depan sini ke sini saya kalau pergi semua. Kan? Saya jalan tengok negara orang. Okey, kemudian susunan kenamaan inilah tertib ketibaan tetamu, kenamaan, susunan bendera, susunan tempat duduk. Ini pun kena, atau je masih nak cepat sikit nak tunjuk yang ni. Susunan tempat duduk. Ke kanan bagi 3 orang. 1 tu yang VIP, kemudian 2 dan 3. 2 tu kalau pengarah ada, pengarah tu itu. Kemudian pengiring satu lagi ialah yang nombor 3. Tu. Okey. Kalau dia ada 5 orang, 1 VIP tengah, pengarah dia belah kanan pada VIP. Kemudian pengiring satu lagi 3. Contohnya macam ada timbalan pengarah ke, kemudian yang 4 dan 5. Dia macam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada 7. Macam mana tentu yang 1, 2, 3, 4, 5 tu tengok dia punya dia orang tu, jawatan dia ke, pangkat ke, di mana dia tu sepatutnya berada. Okey. Ini kekanan bagi 2 orang. Tu dari 3 orang. Kalau 2 orang hanya ada VIP seorang lagi, contohnya ada VIP dan pengarah. Jadi pengarah duduk di sebelah kiri pada VIP. Begitu juga dengan 4 orang macam ni. Boleh ambil gambar lah. Ini latihan tak payah. Kena buat latihan. Tak payah lah latihan. Susunan bendera juga begitu. Tengok biasanya dalam satu majlis yang nombor 2 tu, bendera terlibat adalah bendera negara, bendera negeri, bendera pertubuhan.
Contohnya macam kat LPG, ada bendera Malaysia, bendera Terengganu, bendera IPG. Tapi sekarang bendera Terengganu tak boleh dikibar sebarang sekarang kan. Jadi bendera Terengganu tak ada lah. Betul? Entah. Sebab apa entah? Betul? Saya dengar bila tak lepas bendera Terengganu ada tapi tidak dinaikkan. Faham? Sultan arah macam tu kan. Sultan beritahu kalau dia ada je baru naikkan bendera Terengganu. Kalau tak ada tu just letak di atas saja. Jadi macam kami buat unit uniform. Kalau dulu biasa kalau kami buat perhimpunan pagi untuk unit uniform, mula kami akan naikkan bendera Malaysia, nyanyi lagu Malaysia, kemudian nyanyi lagu Terengganu, kemudian nyanyi lagu IPG. Mana naik lah, satu kali naik bendera Malaysia, dua Terengganu, tiga IPG. Tapi selepas dapat arahan macam tu, bila nyanyi lagu negaraku, kami nakkan juga hormat negeri kita ni, turunkan dua-dua. Nyanyi lagu negaraku, bendera Malaysia naik, bendera Terengganu ikut belakang. Macam tu. Naik jugalah. Boleh terus lagu IPG. Sebab kita ada majlis, kita kena buat lah. Cuma tak ada lah nyanyi lagu Selamat Sultan, tak ada. Sultan kata nak nyanyi masa dia ada. Mana-mana perhimpunan yang kita buat, ya. Tapi tak tahulah kalau ada perubahan balik semula. Seperti setiap ni kami pakai yang itulah, yang lepas kan. Tak apalah, tak nyanyi tak apa. Tapi sekolah buat kan, sekolah tak nyanyi kan. Ya itu ialah kan. Itu lagu negeri kan. Kami tak lah, kami tak, sebab kami tidak di bawah negeri kan, kita buat persekutuan kan. Jadi ketika protokol yang biasa lah ya. Yelah, betul-betul Pak, anak saya yang nyanyi lagu tu, anak saya yang lelaki, yang kecil yang belajar dua tu lah. Sekarang ni dia duduk hafal lagu Kunut Nazilah pula kan. Itulah dia ikut semasa dia lah. Okay. Ni bendera Majlis Peringkat Persekutuan, bendera negara diletak sebelah kanan. Majlis Peringkat Negeri, bendera negeri diletak sebelah kanan. Macam tu susunan dia. Okay. Dah. Ni jurucara lah, tak perlu lah kot. Suhaida tahu kan. Nada suara kena lembut, nada kena jelas kan. Itulah yang paling lengkap, ringkas, yang melerek, tepat kepada apa yang disampaikan, straight to the point. Okay. Habis ni saya nak tunjuk satu lagi. Yang ni dah nak habis dah. Yang lebih tu etiket sosial. Yang ini saya kata apa? Pemakaian tata hias pakaian dan gaya ketika kita menghadiri sebarang majlis rasmi kan? Bukan pergi sekolah. Pergi sekolah tu dah tahu dah kan. Tapi kalau dalam pejabat awam, perempuan boleh pakai seluar kan. Dia boleh pakai baju korporat dan seluar. Betul. Betul tu. Harap boleh bertahan lagi ya. Tak lama lah, sikit lagi. Kan lapar dah. Ada yang 11 minit lagi Sejuk. Tak boleh nak kontrol kot. Ni pun kan dah okey lah aircon. Dulu kalau macam sama tak lah, tu asrama elok ke tak aircon? Tengok lagi kan. Dia centralize kita lah. Dia rosak ketika PKP lagi tu. PKP dulu kan dia jadi pusat kuarantin sampai ramai sampai sepanjang tu saya tak pernah masuk lah sini.
Masuk pagar terus ke sana. Masuk pagar terus. Saya bilik saya memang di sana. Di sana. Kan? Okay, apa dia etiket? Etiket tu etiket merupakan peraturan tingkah laku atau sopan santun sama ada dalam kehidupan harian, dalam berhubungan antara sama lain, formal ataupun tidak formal. Protokol dah sebut dah tadi, kan? Okay. Kepentingan tata hias pakaian kita ni, apa dia guna dia? Satu, nak tunjuk imej kita, kan? Yang kedua, imej peribadi. Yang ketiga, keselesaan orang sekeliling, kan? Majlis rasmi boleh pakai seluar pendek, orang tengok black, orang jadi tak selesa, kan? Okay. Kesesuaian pakaian wanita, tengok tu. Bagi seorang perempuan untuk menghadiri majlis rasmi yang dalam adanya protokol dalam tu, elakkan pakai kain berkilat, bling 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 bling, kan? Dulu satu ketika ingat perempuan famous dengan baju yang ada manik ikut corak, kalau geluk gitu, sampai kan adik ipar saya tu siap beli mesin terak tu, apa, belian kan? Belian tu sebolong lah, apa macam tu ada lagi kat rumah saya penuh. Sebab dia buat dekat rumah ayah saya, jadi benda tu isteri saya ambil juga. Masa terak tak ada, dia terak je dengan sereka. Kan? Lepas tu baju koyak dah terlebih, kan? Baju tu dah lah baju perempuan kan, macam plastik kan? Betul, plastik kan, yang kilat-kilat kan macam plastik kan? Tak, saya pun tak kerti kan? Berkilau pada siang hari, ni harus beri perhatian lah. Elakkan daripada pakai satu warna sahaja. Tudung pink, baju pink, kain pink, stokin pink. Kalau pakai sarung tangan handsok pink, kan? Ada dulu satu ketika, siapa yang orang tu dia famous juga kat Malaysia ni, semua sama je baju dia, warna dia. Siapa dulu yang pakai pelik? Yang pakai pelik dulu mula-mula, siapa? Carilah sikit yang pakai songkok atas. Ni perempuan tu, dia pakai tudung, dia pakai songkok lagi atas, ikat pula songkok tu, kenama entah. Okey, jangan melebihi 4 warna. Pakaian jangan lebih dari 4 warna. Tudung pink, baju merah menyala, kain hitam, lengan warna kuning, kan? Pakai kain pula jenis lipat belakang, kipas belakang. Rupanya kipas tu warna lain dalam tu, kan? Bila jalan terbuka, kan, nampak warna lain, menarik perhatian, kan? Orang kan nampak dia dah nampak kain, tengok warna lain kain rupanya, orang tu cakap belakang, kan? Okay. Pilihan warna kain adalah berasaskan pada warna kulit dan bentuk badan. Okay. Contoh, kalau kita gelap, jangan pakai baju warna cerah, dia akan menyebabkan kita makin nampak gelap. Kalau kita gelap, kita pakai baju yang warna lebih gelap dari kulit kita, barulah kita nampak ada cerah di situ. Tu maksudnya, kan? Okay. Bentuk badan orang yang badan besar jangan selalu pakai cerah, sebab dia akan nampak lebih besar. Dia kena pakai yang kegelap-gelap. Contoh, tengok kereta lah, kereta warna hitam dengan kereta warna putih, jangan letak sebelah, dia nampak sama saiz, tapi letak tempat yang berbeza-beza. Tengok kereta warna putih, jenis yang sama, tengok dia warna hitam. Yang hitam nampak kecil je, yang putih nampak besar. Pengaruh warna. Begitulah dengan pakaian, jangan pakai merah merang, nampak lembu, nampak kejar tu, kan? Sorry lah, sampai ada warna merah ni, jangan sebelah, maksudnya satu warna, merah sampai ke bawah, sampai ke kasut-kasut pun. Kalau yang perempuan yang bukan ini tak lah,
warna kuku kan, sampai kuku pun merah kan, dia nak sama semua. Jangan tiba ikut fashion yang mungkin tak sesuai. Contohnya pakai macam style orang Portugis, perempuan pakai perempuan Portugis, tahu? Dulu sini ada seorang pensyarah yang pakai macam tu. Dia dah tukar sekolah, dia turun sekolah, jiwa dia lebih di sekolah dia. Dia pakai macam tu. Dia pakai blouse, cekik sini ni, ada ropor-ropor, lepas tu yang tu yang tudung dia ada macam rempeng. Tudung bukan tudung ni pun diikat sini, ada rempeng di sini. Lepas tu dia pakai gaun, baju masuk tie in, masuk alam, gaun separuh ni, dia pakai stoket tinggi, stoket hitam tinggi, dia pakai kasut tinggi. Macam betul sikit. Bila hadir majlis, ini cerita hadir majlis, yang ni dia mengajar kan, itu tak menyalahi etika pakaian pejabat awam majlis. Jadi janggal. Okay. Guna kain jenis nipis, lembut, serap. Apa serap? Dan serap apa tu? Serap belum? Tapi tidak jarang. Jangan pakai baju yang tebal, kan? Sebab apa? Tak sesuai. Orang elok je, kita dah Allah lah nak, kan? Jadi tak selesa lah. Nipis tapi yang utamanya tidak jarang. Dan saya tambah satu lagi, kalau perempuan tu utamanya tidak melekat di badan. Kan dulu pernah satu sekali tu famous baju yang apa nama tu, jenis kain tu, tahu ya, lycra. Saya ingat alakat tadi, kan? Alakat tu makanan dia. Lycra kan, lycra kan yang melekat kan. Ada pula ayah hamba Allah ni dibuat jubah kain lycra. Tahu je lah, sebab pernah tengok. Orang kata tak nak tengok lah, ustaz dia kata. Tak nak tengok. Alhamdulillah. Contoh. Okey. Sebenarnya itulah, kena saya memang sangat cerewet lepas tu. Kalau isi saya memang saya sangat cerewet. Dia tak apa pakaian macam ni. Saya memang sangat kategori lah, kan? Kadang-kadang dia tak perasan kan, dia kata dia tak perasan kan. Dia kata rasa macam okey, dah labuh dah, tapi kemudian kain. Okey. Kemudian bila menggunakan alat solat, jangan keterlaluan. Celak-celak sana sini semua. Guna bedak yang tidak mempunyai bau yang kuat. Bedak apa yang bau tak kuat? Bedak pergi umrah lah, tak bau kan. Dan nak guna pakai ihram tu. Bedak yang tak ada bau. Orang perempuan ni tak apa boleh nak berbau sangat lah. Cuma jangan sampai busuk lah, kan? Tapi dia tak boleh. Tak boleh. Saya tak boleh tu macam ni. Saya pun tak tahu macam mana setakat tak boleh. Tapi orang perempuan dia tahulah, kan? Setakat mana yang boleh, tak boleh. Ini kan duduk dekat belakang sana sini bau wangi sampai. Itu tak boleh lah itu. Guna rambut dan atas sisir rapi. Ini bagi perempuan yang bukan yang tak bertudung lah, kan? Menghadiri majlis, rambut sisir pagi jangan serabai macam tu kan. Rambut greseng nampak kan. Kan? Okey, kemudian semua bahagian rambut kalau yang pakai tudung tu tutup dengan cantik lah, elok. Jika makan mini telekung, warna tudung adalah bertentangan dengan warna baju. Ni panggil telekung ke mini telekung? Mini tudung. Telekung kan telekung semayang kan. Yang mini telekung, anak tudung panggil mini telekung. Saya dekat saya faham, kami panggil telekung semayang tu mahana. Mekana je, saya mahana. Tempat saya mahana. Mahana tu telekung semayang. Kalau tengah tu Mekana, kan? Kat saya mahana. Kan lain ni. Pelik lah. Tapi betul lah. Okay. Sarung kaki pilih yang skin color. Ini untuk hadiri majlis lah, kan? Skin color. Ramai yang pakai skin color, yang warna beige.
Malah kita tahu warna beige kan, warna ski colour lah. Tapi ada satu trend sekarang yang sangat tidak baik lah, yang artis-artis punya pakai. Dia tak tertudung semua lah, tapi dia pakai baju yang macam tak pakai baju. Perasan tak? Dia pakai baju yang ada bukan labu cina apa ni, manik-manik tu. Dari jauh macam dia pakai kebal katung. Macam kebal katung dia pakai. Padahal dia pakai baju ada siap ni leher kat sini. Tapi betul-betul itu ada yang Rasulullah sebutkan yang dulu kan. Hari ramai ada yang macam tu. Ya. Yang pakaian tapi bertelanjang tu dah sebelum tu dah. Tapi yang pakai skin yang tak nampak kulit tu. Cara fabric tidak lebih dari 4 warna. Dah sebut dah tadi. Hindarkan daripada pakai anting-anting yang labuh. Ni perempuan yang tak ketudung lah. Rantai tangan yang berloceng. Ni ada yang ada loceng kan. Jangan pakai ketika majlis resmi. Nanti orang duduk perhati kita je. Kencang bunyi. Kita cakap pula. Dia pula jangan cakap. Tangan mata kan. Kan. Ada kat sana kan. Aku telefon. Padahal telefon balik. Dia ada jenis itu ya. Berbunyi-bunyi. Ropol-ropol. Ni ropol-ropol. Baju yang ropol-ropol, yang bunga-bunga besar tak sesuai pakai. Ni ada pakai baju bunga Rafflesia. Ingat ada satu ketika dulu baju yang terap dia jual di DM Mengalam Baru tu. Masa tu baru diperkenalkan. Bajunya satu badan bunga satu. Kan? Tak sesuai untuk majlis. Pakai boleh, tak ada salah. Ni baru perempuan yang lelaki je kita jumpa lelaki. Yang lelaki senyap je kawan Adam memang sikit ya. Situ je sama lah macam dia LPG. Kelas saya paling tinggi 4 orang lelaki sekelas. Paling sikit seorang. Ya. Lelaki amat tak encik dulu salah. Kan? Okey, perhiasan adalah yang menima dan bukan mencolok mata. Bukan mencolok ya. Mencolok mata buta mata, mencolok kan. Mencolok mata. Kemudian jangan makan gelang tangan dan jam tangan yang sama. Situlah gelang, situlah jam tangan. Gelang pula macam gelang India tu, pepatu kan. Okey, ini yang lelaki. Yang lelaki kurang sesuai baju lengan pendek jika pakai tali leher. Ni ada yang pakai tali leher pakai lengan pendek, dia tak sesuai lah. Nampak macam barista. Itu barista. Macam barista. Saya pakai juga. Tapi saya pakai bila? Saya pakai menipu sikit. Contohnya macam nak pergi dewan kan. Saya pakai tie, pakai kemeja, saya sarung baju. Saya tak luar. Jadi orang ingat di tengah panjang lah. Okey. Kemudian sematkan semua butang baju jika tidak bertali leher kecuali butang collar. Ni kan. Jangan lipat bahagian lengan kemeja yang lengan panjang. Ni ada suka lipat kan. Itu sebenarnya dari segi etika menghadiri majlis tidak sesuai. Memakai tali leher hanya dengan kemeja lengan panjang sahaja, bukan dengan pendek sebelah tadi. Bahagian hujung tali leher mestilah sampai ke bahagian kepala tali pinggang. Ustaz saya makan biasa nak tengok. Amal ada pakai tali leher dah kan. Ni orang lain tak ada. Betul, cuba saya tanya. Betul kan? Nampak? Kena. Ini tempat dia ke bawah sikit. Tahan sikit perut tu. Kena Ada yang kata cara ikat tali leher melambangkan status. Kahwin tak kahwin kan. Kalau yang bujang atas. Yang pendek ni benda. Saya pernah jumpa yang pakai pendek ni je. Kita peliknya kata. Kan? Dia punya tali leher dia sini. Pelik lah. Kalau yang dah kahwin, itulah etika tu lah. Dah kahwin belum, kena pakai sikit. Sama juga orang kata yang pakai apa, samping kan. Samping tahun lepas saya pakai samping, saya pulah. Saya tak perasan dia punya sampai sini. Saya pernah keluar rumah, orang sini kata, bang, pakai samping macam tu.
Betul lah. Tinggi ni, bukan bujang lagi kata. Dia kalau orang dah kahwin, bawah pada lutut kan, sikit. Tapi kalau bawah sangat, orang panggil apa? Penghulu pencen. Kan? Dan pula kalau sambil pelekat kan, lagi macam penghulu pencen. Dia yang eloknya pelipat, sama dengan pelipat lah, okey dah. Sama dengan pelipat lah. Ikat pula tengok ikat samping. Biasa kita macam ikat pelekat je kan. Ada yang ponjok-ponjok sini lah, ada ponjok-ponjok sini lah kan. Okey. Kemudian sesuaikan warna tali leher dengan baju. Itu sesuai tu Ustaz. Sesuai. Kan? Baju gelap, tali leher lebih gelap. Jangan pakai baju hitam, tali leher putih. Tu celak. Tali cicak kan. Tak cantik. Tak cantik. Dia ada toner. Yang penting ada toner lah, toner. Kan? Baju merah hati, tali leher merun merah hati sama dah. Sama lah. Lain sikit. Itu sama. Merun merah hati sama. Okey. Kemudian tali leher berjalur sesuai dengan baju yang plain. Tak dicorak. Badan kurus dan gempal hendaklah memakai singlet. Orang tak nampak singlet tu, tapi itulah etikanya. Dia punya penampilan tu jadi lain kalau ada singlet dalam. Cuba nak tahu macam mana balik rumah nanti, pakai singlet, pakai baju kemeja. Lepas tu tengok dekat cermin, ambil gambar, selfie. Lepas tu buang singlet, pakai baju saja, ambil gambar. Cuba tengok. Dia ada beza dia. Dia akan nampak beza dia. Sesuaikan warna stokin dengan seluar. Seluar hitam, stokin merah. Pelik kan? Biar sesuai lah. Kebanyakannya kalau stokin yang jual di kedai dia biasanya warna gelap-gelap je kan? Tu warna sesuai tu lelaki lah tu. Warna gelap-gelap kan? Macam saya ni salah ni. Saya pakai warna kelabu. Patutnya bila pengakap saya pakai stokin warna biru gelap. Puas saya cari tak jumpa yang kelabu sebagai kelabu lah. Kasut dalam bersih dan berkilat. Kalau menghadiri majlis tu, stokin putih tak sesuai, sebut tadi. Benda-benda yang putih ni tak sesuai lah. Tali leher, stokin tak sesuai. Pakai seluar hitam, baju hitam, tali pinggang putih, tak sesuai juga. Pelik kan? Pakai ni tali pinggang PBSN, nampak putih. Kepala silver kan? Okey, gunakan kolon. Kolon ni punya wangi kan? Kolon ni. Gunakan kolon dan deodoran yang lembut je. Jangan sampai mencucuk hidung orang bau dia. Jika bergaul dengan orang ramai, sapukan di kiri dan kanan bahu supaya orang keliling kita selesa dengan kita. Ada bau lah kan, kiri kanan ya. Pakai singlet jika pakai bush jacket, tapi jangan sampai kelihatan singlet. Orang lelaki banyak pakai bush jacket, dia pakai baju pagoda. Nak betul salah masalah kalau pakai baju pagoda dia nampak. Kan baju pagoda sampai sini kan. Saya pergi umrah dulu, kena beli 3 baju pagoda. Ada sini. Nak letak benda senang kan. Sampai sekarang masih dalam plastik. Tak pakai pun. Sana pakai jubah kan. Pakai jubah lebih. Saya banyak pakai yang baju biasa tu je. Baju Melayu biasa kan. Senang tu. Okey. Kemudian seluar dan bush jacket adalah sama warna dan bahan material dia. Ni. Okey, kenapa saya ambil gambar yang tu Dr. Mahathir tu? Sebab dia bush jacket juga tapi dia lain. Dia dipanggil bush jacket ala Nehru, dipanggil Nehru. Nehru. Muhammad Ali Jinnah hanya pakai. Dia ambil ala-ala dari Muhammad Ali Jinnah. Nehru kan. Yang atas tu bush jacket, ataslah bush jacket. Bush jacket biasanya kalau tengok driver pakai tu. Tapi driver dia pakai macam sebelah sana tu, dia ada satu suit terus. Kita pun boleh pakai juga bush jacket. Biasa kalau pegawai polis. Pegawai polis tu itulah macam itulah bush jacket. Saya tak pernah ada.
Berjaket tak pernah ada. Okey, baju buat nak habis dah ni. Nak habis dah kerja dah. Ui, dah terlebih dah, ya Allah. Terlebih 7 minit. Minta halal 7 minit. Ada lagi 3 minit minta halal ni. Baju warna putih seperti pilihan pertama, lain warna tanpa corak, light dan plain sebagai pilihan kedua. Mana baju adalah sentiasa dimasukkan dalam seluar ketika melihat majlis itu. Elak kecuali yang pakai jugus jaket tadi. Kemudian elakkan dari memakai baju ketat yang menyulitkan pergerakan sama ada sama ada lelaki ataupun perempuan. Perempuan lagi lah kan? Elakkan terus. Jangan pakai baju seluar dan pakai corak jenis berjalur-jalur keseluruhan. Sikit-sikit tak apa. Seluar jangan terlalu labur hingga mencecah lantai atau singkat hingga kelihatan tergantung. Jangan pakai seluar yang ketat, yang nampak bentuk peha kan. Kalau nak jadi tukang sapu boleh lah pakai labu-labu, lalu semua bersih sebab tu kan pakai sapu. Balik rumah tengok kaki kain hitam keluar kan. So okay, warna putih tidak sesuai dengan pakaian pejabat, melainkan pakaian putih dan pakaian sukan. Itu sesuai lah. Kasut kesukan walaupun mahal tidak ada tempat dalam urusan rasmi. Jangan pakai kasut sukan, tak sesuai. Pakai kain baju punggung, pakai kasut sport, kan? Sangat tak sesuai lah. Lelaki pun sama tapi kadang-kadang dalam dunia sebenar orang tak kira sangat kan? Tapi itulah, ini kita cerita dari segi etika dia. Okay, tentang ni, tentang yang apa tadi tajuk mula tadi. Kalau tak ada, saya sebab tak ada pengurusi kan, saya tak ada nak serah siapa kan. Pertanyaan lagi? Ada rehat kan? Okay, saya rehat lah. Saya lahir dengan apa ya, tasbih kaflah seorang asli ke apa? Okay, kita jumpa lagi pada lain hari, lain masa lah. Mungkin nanti ada lagi kan datang kan? Ada lagi tajuk-tajuk. Kalau ada lah tajuk pokok lagi lah, macam-macam lagi lah. Mungkin nanti ada nak terlibat dengan unit uniform pula ke, atau sukan olahraga ke. Benda tu pokok bahagian tu lah. Komponen 3 yang memang wajib ada kat sekolah: akademik, pokok, kan dalam pokok saja ada 3: sukan, permainan, persatuan. Memang wajib. Unit uniform, 3. Satu lagi uniform ya, wajib. Kalau tak ada tu, dia dipincang. Ya. Bila ada contohnya macam pertandingan ke apa ke, tu dia jadi macam core lah, tapi dia bukan nilai, bukannya core curriculum, tapi dia bawah extra core curriculum. Macam kami di sini lah, macam dulu ada pelajar nak buat konvoi motosikal kan ke Pulau Pinang. Dia tanya saya kata boleh, bawah extra core curriculum. Kena ambil lah. Dia 14 tu, saya iring ni kena mengiring lah. Bila sebut saja extra core ke apa ke, secara core kena terlibat. Biasa kita jumpa lah Ustaz Fauzi, macam tu orang kokor tu. Tu pengakak kan, ada balik kayu 3 tu, nampak macam tu kan. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih atas perhatian Ustaz-Ustaz semua. Saya mohon maaf lah sebarang yang gurauan saya ke silap kata, terpaksa bahasa yang lemah tu dari saya. Yang betul tu dari Allah, lemah dan betul tu dua-duanya dari Allah lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kau ada di mana? Makan ni? Okay. Dipersilakan makan. Ya? Ya. Tak boleh sah. Tak boleh. Nasi Boleh. daging. Boleh. Gula telur ke? Sayur. Sayur. Nasi daging. Ada nasi daging. Daging. Sayur. Dalam buku ke? Tak ada. Mana nak pergi ke? Dah makan. Makan. Okey, makan. Okey. Okey ya. Sedap. Okey, alhamdulillah. Nampak tenang je tu ini tau. Okey, sat makan tak? Okey, makan okey. Okey, sat makan. Okey, ni okey ya. Orang hujan nak cepung orang. Okey, sat makan okey. Okey, nice. Okey, alhamdulillah. Okey, dah makan okey.